Setiap kali masuk malam ke-15 bulan Ramadan, kebanyakan masjid dan surau di Malaysia melaksanakan doa kunut ketika rakaat terakhir solat witir. Persoalannya, adakah ini sunnah masyarakat kita atau sesuatu yang berasal daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kedua, kenapa doa yang dibacakan itu adalah sama atau hampir sama dengan doa kunut yang lazim dibaca dalam solat subuh? Ketiga, kenapa ia hanya dibaca mulai malam ke-15 bulan Ramadan? Kenapa tak baca daripada awal? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapat beberapa soalan yang dapat saya ringkaskan kepada 3 soalan seperti mana yang baru saya sebutkan di atas. Dan insya-Allah dalam video ini saya akan menjawab serta menjelaskannya. Sebelum itu ingin saya nyatakan bahawa ini adalah petanda yang baik di mana masyarakat sudah celik dalil dan ingin mengetahui dalil bagi sesuatu ibadah yang mereka laksanakan. Baiklah, dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain-lain. Ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakan mereka masing-masing secara berasingan. Saya bacakan di sini dari Sunan At-Tirmizi. Jemput rujuk hadis nombor 426 atau jika penomboran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 464 ya. Okey. Qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, berkata Hasan bin Ali. Siapakah Hasan bin Ali? Beliau ialah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak, Hasan dan Husain ya. Jadi ini riwayat ini daripada Hasan bin Ali. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimat untuk aku katakan dalam solat witir. Apakah kalimat tersebut? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Sekian. Okey, baik. Berdasarkan hadis yang baru saya bacakan ini, jelas bahawa membaca kunut untuk solat witir dan lafaznya, yang lafaznya kata hampir sama dengan kunut yang dibaca dalam solat subuh, adalah sesuatu yang memiliki dalil dan dalil itu adalah sahih. Ingat ya, bila kita sebut sunnah Rasulullah SAW, ia adalah sunnah yang baginda lakukan, ia adalah sunnah yang baginda ajarkan, dan ia juga adalah sunnah yang baginda persetujui apabila lihat para sahabat buat. Jadi meskipun yang ini Rasulullah SAW mengajar kepada Hasan, ia tetap menjadi dalil, ia tetap kita sebut sebagai sunnah Rasulullah SAW. Okey, hukumnya adalah sunat dan ia dibaca pada rakaat terakhir solat witir. Jadi jika kita solat witir 3 rakaat, dibaca pada rakaat ketiga. Jika kita solat witir 5 rakaat, dibaca pada rakaat kelima. Dan jika kita solat witir 1 rakaat saja, maka dibaca dalam solat witir yang 1 rakaat itu. Seterusnya, kenapa di Malaysia ia hanya mulai dibaca pada malam ke-15 bulan Ramadan sehingga akhir Ramadan dan tidak pula pada malam-malam selainnya? Untuk soalan ini memang berlaku khilaf di kalangan ahli ilmu. Pandangan pertama berkata ia sunat dibaca dalam solat witir sepanjang tahun. Pandangan kedua berkata ia sunat dibaca mulai malam ke-15 bulan Ramadan sehingga akhir Ramadan. Juga berlaku khilaf apakah ia dibaca sebelum rukuk atau selepas rukuk pada rakaat terakhir solat witir. Khilaf ini dijelaskan sendiri oleh Imam At-Tirmizi setelah mengemukakan riwayat yang saya baru bacakan tadi. Beliau berkata, okay, waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witir. Fara'a, okay, tak apa, saya terjemah dulu. Dan telah berselisih
para ahli ilmu tentang membaca kunut dalam solat witir. Fara'a Abdullah ibnu Mas'ud al-kunuta fil witri fis sanati kulliha wa ikhtaral kunuta qabla ruku'. Okey, telah berpandangan ataupun Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandangan bahawa doa kunut ini dalam solat witir sepanjang tahun. Okey, sepanjang tahun, dan beliau memilih untuk melaksanakan doa kunut itu sebelum ruku'. Jangan terkejut. Okey, qabla ruku', sebelum ruku'. Wa huwa qawlu ba'di ahli ilmi wa bihi yaqulu Sufyanus Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Okey, jadi pandangan ini bahawa doa kunut untuk solat witir dilaksanakan sepanjang tahun dan ia dilaksanakan sebelum rukuk. Selain ia merupakan pandangan Abdullah ibnu Mas'ud, ia juga merupakan pandangan sebahagian ahli ilmu lain. Ahli ilmu yang dimasukkan di sini ialah dari kalangan generasi salafus soleh. Kerana Imam At-Tirmizi wafat tahun 279 Hijrah. Maka apa yang beliau sedang sampaikan sini, apabila beliau merujuk kepada ahlul ilmi, ia merujuk kepada ahlul ilmi di kalangan salafus soleh. Antaranya ialah Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh yang wafat tahun 161 Hijrah. Antaranya ialah Ibnul Mubarak, yang ini Abdullah Ibnul Mubarak, yang wafat tahun 181 Hijrah. Antaranya ialah Ishaq. Ishaq ini boleh ada dua cara sebut, Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah. Ada dua cara sebut, dan wafat tahun 238 Hijrah. Okey, dan juga ahli Kufah. Okey, mereka yang di Kufah juga memilih pandangan ini. Itu pandangan pertama. Okey, pandangan kedua. Wa qad ruwiya an Ali bin Abi Talib annahu kana la yaqnutu illa fi nisfil akhiri min Ramadan. Dan telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawasanya beliau tidak melaksanakan kunut kecuali pada pertengahan akhir daripada bulan Ramadan. Wa kana yaqnutu ba'da ruku'. Dan adalah beliau melaksanakan kunut ini sesudah rukuk. Tadi itu sebelum rukuk kan? Yang ini sesudah rukuk. Wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila haza. Dan pandangan ini telah dipilih oleh sebahagian ahli ilmu juga daripada kalangan salafus soleh, dan di antaranya ialah wabihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Antaranya ialah Asy-Syafi'i, yang ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah, dan juga Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijrah. Jadi ini ya, khilaf. Sekali lagi saya ulangi, ada dua pandangan. Pandangan pertama, doa kunut dalam solat witir boleh dilaksanakan, sunat dilaksanakan sepanjang tahun tanpa terhad kepada 15 hingga akhir Ramadan sahaja. Dan juga doa kunut itu dilaksanakan sebelum rukuk. Terkejut kita dengar kan? Sebelum rukuk. Okey? Ini pandangan pertama, dan ia dipegang oleh sebahagian ahli ilmu daripada kalangan salafus soleh. Pandangan kedua ialah kunut itu hanya tidak dilaksanakan doa kunut dalam solat witir sepanjang tahun kecuali dalam bulan Ramadan, pada pertengahan Ramadan, yakni malam ke-15 sehingga akhir Ramadan. Okey, yang seperti mana yang kita lazim amalkan di Malaysia. Dan inilah juga pandangan sebahagian ahli ilmu dari kalangan salafus soleh, di antaranya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Okey, jadi memandangkan kita di Malaysia bermazhab Syafi'i, maka oleh kerana itulah kebanyakan masjid dan surau membaca doa kunut ketika solat witir mulai malam ke-15 bulan Ramadan sehingga akhir Ramadan, dan ia dibaca selepas rukuk. Bila disebut selepas rukuk, setepatnya ialah selepas iktidal, sebagaimana yang lazim diamalkan ketika membaca doa kunut untuk solat subuh. Namun, bagi sesiapa yang mahu, boleh sahaja membaca doa kunut ini dalam solat sunat witir bila-bila masa sepanjang tahun,
boleh juga dibaca sebelum rukuk mahupun selepas rukuk. Saya sendiri mengamalkannya untuk solat witir sepanjang tahun tanpa terhad kepada malam ke-15 bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Dan ada kalanya saya baca sebelum rukuk dan ada kalanya saya baca selepas rukuk, yang ini selepas iktidal. Sebab kalau kita rujuk balik apa yang diterangkan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yang kita baca pada awal tadi, Rasulullah SAW mengajar beliau untuk membaca doa kunut witir ni, Allahumma hdini fiman hadait, tanpa membataskannya pada 15 hingga akhir Ramadan, tanpa membataskannya kepada sebelum atau selepas rukuk. Bererti pandangan yang bagi saya adalah lebih kuat, pandangan peribadi saya ialah ia sememangnya boleh dibaca sepanjang tahun tanpa terhad pada malam 15 hingga akhir Ramadan. Dan juga ia boleh dibaca sebelum atau selepas rukuk. Sebab bila Rasulullah SAW tidak spesify, tidak memperincikannya, bererti boleh dibaca pada sebelum rukuk atau selepas rukuk. Tapi hukumnya sunat, tak semestinya kena baca. Tapi kalau baca, ia bagus. Dan ini adalah doa kunut yang berdasarkan dalil yang sahih. Okay, berdasarkan dalil yang sahih. Adapun doa kunut subuh, tak apa, yang tu tak bincang. Tapi yang ini yang sahih. Yang sahih dengan lafaz ni yang telah kita baca tadi kan. Okey. Baik, moga-moga penjelasan ini dapat membantu kita beramal ibadah dengan keyakinan dan keluasan. Ini kerana pengetahuan tentang dalil membolehkan kita beribadah dengan yakin bahawa ia benar, bahawa ia benar-benar merupakan amalan Rasulullah SAW atau anjuran atau tunjuk ajar Rasulullah SAW. Dalam kes ini, ia merupakan tunjuk ajar ataupun anjuran Rasulullah SAW. Ia disebut sebagai sunnah qauliyah. Kalau baginda sendiri yang mengamalkannya, disebut sebagai sunnah fi'liyah. Okay? Kalau baginda lihat para sahabat buat dan baginda bersetuju, ia disebut sebagai sunnah takririyah. Okay? Baik. Ini kepentingan pengetahuan tentang dalil. Bila kita tahu dalil, kita rasa lebih yakin untuk melakukan ibadah tersebut sebab kita tahu inilah yang Rasulullah amalkan atau inilah yang Rasulullah anjurkan. Perkara ini sedih sekali. Ada ustaz yang kata, tengok puak-puak ni sibuk nak dalil, kan. Kita nak dalil, bukan kita nak buat hukum sendiri, tetapi kita nak beribadah dengan keyakinan. Yang dalam langkah kita beribadah tu kita tahu orang yang paling kita cintai, yang ini Rasulullah SAW, turut melakukannya atau turut menganjurkannya. Itu yang kita nak. Bukannya sebab mereka ni kata sibuk nak dalil, lepas tu nak keluarkan hukum sendirilah. Lepas tu nak rujuk Sahih Bukhari sendirilah. Bukan itu maksudnya. Tetapi bila kita tahu dalil, macam saya kata, kita dapat beramal ibadah dengan keyakinan, dengan keseronokan bahawa inilah yang dilakukan atau diajar oleh Rasulullah SAW. Itu pentingnya pengetahuan tentang dalil. Pengetahuan tentang khilaf pula membolehkan kita berlapang dada dan tidak berasa hairan apabila melihat sesuatu yang berlainan. Ya? Sebagai contoh, tadi saya katakan, saya pilih untuk melaksanakan untuk melaksanakan doa kunut dalam solat witir sepanjang tahun. Tapi saya tahu dalam hal ini ada khilaf. Ada pandangan kedua yang berkata ia tidak dilaksanakan kecuali mulai malam ke-15 hingga akhir Ramadan. Saya tahu ada pandangan kedua. Jadi bila saya lihat ada pandangan kedua, yakni yang diamalkan di Malaysia, tak adalah saya kata tengok orang Malaysia ni apa dia buat macam ni kan, sebab kita tahu dah ada khilaf. Demikian juga sebaliknya, bayangkan jika kita tidak tahu adanya khilaf dalam perkara ini dan kita ternampak pula ada orang yang membaca doa kunut dalam solat witirnya di awal Ramadan. Malam pertama, malam kedua, atau di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, bulan Sya'ban ke, bulan Syawal ke. Kena pula dia membacanya sebelum rukuk. Mesti orang kita akan tuduh dia tu sebagai Wahabi. Padahal apa yang dibuat dia tu ada dalil dan merupakan pilihan sebahagian daripada kalangan generasi salafus soleh. Itulah hikmahnya
Pentingnya untuk kita mengetahui khilaf supaya kita dapat berlapang dada. Kita mungkin memilih satu pandangan, tetapi kita dapat berlapang dada kepada mereka yang memilih pandangan kedua. Bila kita tak tahu khilaf, kita tahu satu pandangan je, kita lihat pandangan lain, kita akan merasa, tengok tu, mazhab mana tu? Wahabi lah ni. Kan, mula tuduh-menuduh. Padahal mereka pun ada rujukannya juga. Baik, itu sajalah saya rasa yang hendak dijelaskan tentang membaca doa kunut dalam solat witir. Jadi kepada para sahabat, khasnya ya, para sahabat yang tidak membaca doa kunut dalam solat subuh, jangan ditinggalkan, sebab kadang tu Allahumma hadini fima hadait itu dah hafal lah zaman sekolah dulu. Tapi bila tahu ianya tidak dianjurkan untuk dibaca dalam solat subuh, terus tak baca, terus lupa. Jangan lupa, jangan delete. Tetap juga baca, tetapi dalam solat witir. Okay? Dalam rakaat terakhir solat witir. Apa dia? Tak solat witir? Janganlah sebut orang sunnah. Janganlah sebut pencinta sunnah. Janganlah sebut pendukung sunnah. Tapi solat witir tak buat. Sama ada kita boleh buat sebelum tidur, kalau kita yakin ataupun kita tahu kita ni jenis tidur mati tak bangun. Atau kita cuba latihkan diri bangun pada baki sepertiga malam untuk qiyamul lail, dan kemudian kita tutup dengan solat witir. Okey, kemudian dalam solat witir itu juga kita baca doa kunut sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada Hasan bin Ali. Okey, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.